Penjualan ivermectin forwarded many times. Okay, ivermectin boleh menyembuhkan COVID-19. Okay, yang ni maklumat yang penting. Saya kena paskan ke rakan juga keluarga saya secepat mungkin lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Dr. Edwin bin Muhammad Aidit, pakar perubatan kesihatan awam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay. Jadi saya telah sebutkan tadi satu senario di mana mesej yang tular, mesej yang selalu di-forwardkan daripada masyarakat berkenaan dengan COVID-19. Jadi mengikut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, di mana pandemik ini boleh menyebabkan kecelaruan dari segi maklumat, iaitu dinamakan infodemik. Apakah itu infodemik? Infodemik ialah maklumat palsu ataupun yang sama-sama yang akan berlaku semasa wabak ataupun pandemik dari segi platform fizikal ataupun digital. Contohnya di dalam media sosial. Ini akan menyebabkan seseorang itu boleh bertindak di luar kawalan, boleh bertindak tanpa bukti yang kukuh, iaitu dia akan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalahnya tanpa memikirkan keselamatan dan boleh mengakibatkan kemudaratan. Jadi yang pertama, kenapa pentingnya kita tahu berkenaan dengan infodemik ataupun maklumat palsu di kala wabak. Nombor satu, informasi, orang akan mengatakan informasi sebegini dalam bentuk mesej yang berangkai, forwarded many times, semestinya benar kerana ramai orang kongsi benda tu. Padahal ia tidak, ia tidak, malahan ia lebih berbahaya. Mesej berangkai ini kita jangan cepat percayai kerana kita kena verifikasi dulu sama ada maklumat itu benar ataupun tidak. Jadi kita tidak mahu maklumat itu sampai tahap fitnah ataupun membahayakan orang lain. Jika maklumat kita beri itu membahayakan kesihatan dan mengancam nyawa, ia akan menjadi sebuah perkara yang amat serius. Yang kedua, informasi daripada pakar-pakar kita perlu ikuti tanpa kita tahu bahawa pakar itu kemungkinan bukan pakar yang sewajarnya, pakar yang palsu dan menggunakan nama-nama orang lain untuk tujuan mereka sendiri. Contohnya golongan anti-vaksin, golongan yang tidak mempercayai dan juga meyakinikan rakyat terhadap keselamatan vaksin. Contohnya, apakah kaedah untuk kita mengenal pasti ketulinannya? Contohnya dari segi bidang perubatan, contohnya doktor perubatan, anda boleh memeriksa status doktor perubatan itu menggunakan laman web Malaysia Medical Register. Ada nombor pendaftaran perubatan di sana. Dan juga untuk pakar perubatan ada di bawah NSR, iaitu National Specialist Register. Ini adalah contoh dua platform untuk kita memastikan seseorang yang memberikan maklumat itu adalah daripada doktor pakar. Contohnya, kita ada banyak lagi pakar-pakar di luar sana, pakar ekonomi dan sebagainya. Jadi kita pastikan yang memberi maklumat itu adalah daripada yang sahih. Sebab apa? Di kala pandemik ini kita perlu berhati-hati. Disebabkan kita panik dan juga kita risau, kita takut bahawa tindakan yang kita akan buat tu adalah terburu-buru dan mengakibatkan masalah. Yang ketiga, informasi di media sosial yang selalu diviralkan ataupun ditularkan amat penting. Ini juga ada satu benda yang bahaya kerana kita tidak tahu sama ada pihak yang menyebarkan berita yang tular ni di media sosial ni, walaupun dia berkaitan kesihatan, adalah yang sepatutnya memberikan maklumat. Kerana ada setengah kes bahawa mereka menggunakan akaun yang palsu, yang tidak benar. Terutamanya golongan netizen. Jadi kita kena pastikan maklumat itu adalah sahih, dan tidak maklumat yang dikongsikan tu tidak diputarbelikkan. Dia adalah maklumat yang lengkap dan juga datang daripada orang yang mempunyai kredibiliti.
Okay, jadi macam mana kita nak pastikan maklumat yang kita dapat dari segi platform media ataupun orang bercakap itu adalah benar. Jadi di kala pandemik ini, antara tugas ataupun antara pelaporan yang kita boleh percayai adalah pertama daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Ini adalah badan yang bertindak untuk menjaga hal-hal kesihatan di Malaysia. Nombor dua, kalau di negara luar kita ada Center of Communicable Disease, Center for Disease Control Division, CDC, dan juga Pertubuhan Kesihatan Dunia, WHO, World Health Organization. Tiga-tiga ini adalah contoh maklumat yang sahih yang telah diverifikasi yang kita boleh percayai. Ya. Kerana kita kena bijak dalam menapis maklumat, terutamanya di kala pandemik ini. Kita kena pastikan bahawa kita selamat dan juga orang lain juga selamat untuk menerima maklumat sebegini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.